Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan majlis kita pada malam ni merupakan majlis kali yang ke-19, hadirin dan hadirat, pada huraian dan syarahan kita ke atas kitab kita ini. Dan kita akan menyambung kembali kepada perbahasan adab-adab yang berkaitan dengan guru yang mengajarkan Quran. Adab-adab para guru yang mengajarkan Al-Quran, hadirin dan hadirat. Dan pada majlis kita pada malam ini, kita akan menyambung apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di sini. Antara adab seorang guru terhadap murid-murid yang mempelajari Al-Quran bersama dengan dirinya adalah wa yanbaghi ay yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi min al-khair wa ay yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi min an-naqa'is mutlaqa. Terjemahannya, hendaklah seorang guru itu dia menyukai dan mencintai kepada muridnya apa yang dia sendiri suka dan apa yang dia sendiri cintai. Maknanya kalaulah kita suka sesuatu, maka kita nak sesuatu itu juga berlaku kepada murid tersebut. Itulah akhlak dan adab seorang guru kepada muridnya. Bahkan ia tidak terhad kepada guru sahaja, tetapi kepada semua kita ini, semua yang bergelar Muslim. Maknanya kita dituntut untuk menyukai untuk saudara kita apa yang kita suka, dan kita membenci kepada saudara kita apa yang kita tidak suka. Dalam contoh, hadirin dan hadirat, kalau kita sukakan kebaikan kepada saudara kita, kepada diri kita, maka kita juga perlulah menyukai kebaikan itu berlaku kepada orang lain. Itulah makna dia. Dan ini kerana apa disebutkan di sini, kata Nabi, kata penulis kitab rahimahullah Al-Imam Nawawi, faqad sabata fi sahihain, telah sabit di dalam dua sahih, telah sabit di dalam dua kitab sahih yang merujuk kepada Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Terjemahannya, hadirin dan hadirat, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehinggalah dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Jadi maknanya, kalaulah dia rasa suka kepada apa kebaikan yang berlaku kepada sahabat dia, kepada kawan dia, sebagaimana dia suka jika kebaikan yang sama itu dia miliki dan dia perolehi, itu petanda keimanan dia berada pada tahapan yang sempurna, hadirin dan hadirat. Dan di sini saya terjemah sebagai la yu'min, tidak sempurna. Sebenarnya kalau ikut kepada terjemahan literal, la yu'min itu tidak beriman, tidak beriman. Tapi kalau kita nak menafikan tidak beriman seseorang, maka kita kata dia kafir lah, kerana dia tidak beriman. Jadi tak tepat terjemahan tu. Jadi sebab itulah yang terjemahan yang tepat adalah tidak sempurna iman salah seorang kamu sehinggalah dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Yang ni ada orang dia tak suka kawan dia dapat kebaikan, tapi kalau dia dapat kebaikan dia suka. Yang ni pelik, hadirin dan hadirat. Dia tak suka orang lain dapat beli kereta baru, tapi dia je beli kereta baru, dia seronok. Kalau orang lain jangan beli. Ataupun kalau orang lain, ya Allah kau bagi rosaklah kereta tu, bagi hilanglah daripada dia. Yang ni ada masalah pada apa? Pada keimanan. Kerana kalau iman dia sempurna, kalau kawan dia dapat, mesti dia akan suka. Sebab dia tahu kalau dia dapat perkara yang sama, dia pun suka juga. Macam contoh, kalau kawan dia dapat beli rumah yang selesa, walaupun dia tak memiliki rumah yang selesa, tapi sebab kawan dia, dia kata, kalau aku dapat rumah ni pun aku suka. Jadi dia suka kepada kawan dia. Dia gembira dengan kegembiraan kawan dia mendapat kebaikan dan kenikmatan. Sama seperti kalau dia dapat pun dia akan gembira juga. Kerana kalau tidak, dia akan ada masalah pada apa? Pada keimanan. Itulah yang dinama sebagai apa? Sebagai hasad, hadirin dan hadirat. Dan hasad ni, iaitu dengki ni, dia ada kait dengan iman kita. Jadi orang yang dengki dengan kenikmatan, kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, dia ada masalah pada keimanan. Tapi kalau dia tidak ada masalah, dia rasa seronok sahaja dan dia rasa gembira dengan apa kebaikan yang diperoleh oleh orang lain, atas alasan dan faktor, kalau aku dapat pun aku seronok juga, kalau aku dapat apa aku gembira juga. Yang ni tanda ciri kesempurnaan iman yang ada pada diri dia. Jadi seorang guru, dia kena sukakan kebaikan untuk anak muridnya sebagaimana dia sukakan kebaikan berlaku kepada dirinya. Dalam masa yang sama, dia kena membenci sesuatu keburukan yang berlaku kepada anak murid dia, sebagaimana dia tak suka kalau keburukan tu menimpa diri dia. Dia tidak suka kalau keburukan yang sama menimpa diri dia. Baik. Kemudian disebutkan di sini tentang cara memuliakan seseorang, iaitu memuliakan daripada guru kepada murid. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah, bapanya nama Al-Abbas, datuknya nama Abdul Muttalib. Dia Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama baginda adalah Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Muttalib. Jadi datuk mereka adalah individu yang sama, Abdul Muttalib. Bapa mereka berdua adalah adik-beradik. Abdullah dan Al-Abbas adalah adik-beradik. Yang lagi senior, yang lagi tua adalah Abdullah bapa Nabi, manakala Al-Abbas ni adalah anak-anak ataupun adik-adik yang junior dia. Dan Rasulullah yang bernama Muhammad ni dengan Abdullah itu, mereka adalah sepupu, hadirin dan hadirat. Pun jarak usia mereka begitu jauh. Ketika Rasulullah wafat, Ibnu Abbas ni belasan tahun baru. Tuan-tuan bayangkan jarak umur yang agak jauh. Ketika Nabi wafat di usia 63 tahun, sepupu Nabi Abdullah bin Abbas ni baru belasan tahun. Jadi jarak umurnya agak jauh. Dan beliau meriwayat daripada, dan beliau sebutkan di sini, maknanya ni tidak diriwayat daripada Nabi, beliau sendiri yang berkata, kalaulah para sahabat riwayatkan daripada Nabi, perkataan tu dinamakan sebagai al-hadis. Namanya apa? Al-hadis. Tetapi kalau para sahabat sendiri yang bercakap,
kata-kata mereka itu tidak dinamakan sebagai hadis, tetapi itu dinamakan sebagai al-asar, dinamakan sebagai asar. Jadi contohnya kita kata disebutkan dalam sebuah asar daripada Ibnu Abbas, yang tu betul. Macam contohnya inilah. Tapi kalau Ibnu Abbas riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya al-hadis. Itu namanya al-hadis. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala akramun nasi 'alayya jalisi alladhi yatakhatta an-nasa hatta yajlisa ilay law istata'tu alla yaqa'a az-zubabu ala wajhihi la fa'altu. Terjemahannya, semulia-mulia manusia ke atas diriku, semulia-mulia manusia ke atas diriku, kata Ibnu Abbas, adalah sahabatku yang sanggup melintasi orang ramai semata nak duduk sebelahku, sehingga dia duduk di sebelahku. Law istata'tu alla yaqa'a az-zubabu ala wajhi, kalaulah aku mampu supaya lalat tak boleh hinggap pada muka dia, aku akan buat. Maknanya dia akan jaga orang macam tu. Bila orang baik kepada dia, dia akan muliakan orang tersebut. Jadi kalau disukakan kebaikan untuk diri dia, dia suka juga kebaikan berlaku kepada orang lain, kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia. Sehingga kalau lalat hinggap kat muka orang tu pun, dia akan hilangkan, atau dia akan halau lalat tersebut daripada hinggap ke muka sahabat dia. Kenapa? Dia kata itu manusia paling mulia di sisi aku. Sanggup dia meredah orang ramai semata untuk dia duduk berdekatan bersebelahan dengan aku. Wa fi riwayatin inna az-zubaba la yaqa'u alaihi fayu'dhini. Dia kata dalam satu riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas juga, kalau ada seekor lalat yang hinggap pada badan seseorang itu, maka perbuatan tu akan menyakiti aku. Maknanya dia tak suka kalau lalat hinggap pada dia. Jadi dia pun sama juga. Kalau lalat hinggap pada kawan dia pun, dia akan rasa tak selesa juga. Dia akan rasa terganggu, menunjuk betapa dia ni mencintai sahabat dia. Jadi ini adalah antara bukti kesempurnaan iman seseorang. Yang ini kalau kita tak suka orang buat jahat kepada kita, tapi kalau kita orang tu berlaku kejahatan kepada diri dia, kita kata padan muka, seronok pula kita. Yang ni salah. Yang ni ada masalah pada kesempurnaan iman, hadirin dan hadirat. Jadi seorang guru, dia kena ada sifat macam ni. Dia sukakan kebaikan untuk anak muridnya sebagaimana dia sukakan kebaikan untuk dirinya, dan dia tidak sukakan keburukan kepada anak muridnya sebagaimana dia tidak suka keburukan berlaku kepada diri dia. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Kemudian kita beralih kepada subtopik yang berikutnya, antara akhlak seorang guru Al-Quran. Bahkan ia umum terpakai kepada semua guru-guru, tidak semestinya Quran sahaja. Cuma kitab kita ini perbahasannya adalah berkait dengan Al-Quran. At-Tibyanu fi adabi hamalatil Quran. Penjelasan berkenaan dengan adab-adab golongan yang membawa Quran. Golongan yang membawa Quran. Dan saya sebut dahulu, golongan yang membawa Al-Quran ini ada 3. Yang pertama yang membaca Quran, yang kedua yang menghafal Quran, dan yang ketiga yang mengamalkan Quran. Jadi mereka ini adalah hamalatul Quran. Jadi baca, hafal dan amal. Hadirin dan hadirat. Faslun, kata penulis kitab, wa yanbaghi alla yata'azama 'alal muta'allimin bal yalinu lahum wa yatawada'u lahum. Dan hendaklah seorang guru itu tidak membesar-besarkan dirinya di hadapan murid-muridnya. La yata'azam, daripada azim. Azim ni dia menunjukkan seolah dia nilah yang paling hebat, yang paling gah, yang paling mulia, yang paling suci. Ini tidak. Yang ni bukan akhlak yang baik. Maknanya tak perlu dia nak meletakkan seolah dirinya begitu kasta tinggi, hadirin dan hadirat. Seolah dia ni kena ada gap, kena ada jarak antara dia dengan anak murid dia. Tak boleh seolah nak meletak dia ni makam yang begitu tinggi. Tidak. Kerana percaya atau tidak, kalau kita buat sampai tahap begitu, anak murid bukan akan bertambah dekat, dia akan bertambah jauh. Kerana sifat dan sikap manusia ni, fitrah kita ni, kita tidak suka kepada orang yang sombong, hadirin dan hadirat. Kita tidak suka kepada orang yang sombong. Sebab itu Nabi SAW dan agama kita sendiri tak benar perkara-perkara yang boleh menzahirkan kesombongan. Maknanya agama kita menggalakkan senyum, kerana senyum tidak menampakkan kita sombong.
Betul atau tidak? Janganlah orang kata kalau dia tengok ada kawan tu senyum, dia kata ini sombong punya orang ni. Kita pun jadi pelik. Orang senyum pun dikatakan sombong. Jadi salah lah hadirin dan hadirat. Dan tetapi agama kita tak benarkan. Tuan-tuan tengok dalam surah Luqman yang kita selalu baca, mungkin kita hafal itu. Yang mana di hujung-hujung nasihat Luqman ni kepada anak dia, dia kata apa? Dia kata waqsid fi mashyika, ataupun wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, jangan kamu palingkan pipi kamu daripada manusia. Apa makna paling pipi? Paling pipi ni kalau kita bercakap dengan orang tu, dia paling pipi dia, maknanya dia tak tengok muka kita bila bercakap. Kalau tuan-tuan ada situasi macam tu, tuan-tuan bercakap dengan seseorang, orang tu duduk paling pipi, dia tengok tempat lain, maka kita kata dia ni sombong, tidak ada adab, belagak contohnya. Tapi kalau dia tengok muka kita, itu adab yang agama ajarkan. Itu adab yang Luqman ajar kepada anak lelaki dia. Jadi inilah yang kita nak jadikan. Kemudian waqsid fi masyik, jalan kamu pun biarlah jalan yang sederhana. Maknanya jalan tu jangan nampakkan sombong, hadirin dan hadirat. Jalan tu jangan nampakkan sombong. Kemudian disebut sebelum itu, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka kepada orang yang sombong, orang yang memegah-megah, yang besar diri, yang berlagak, hadirin dan hadirat. Jadi agama kita dia akan jaga. Jadi yang bagi alla yata'azam, hendaklah seseorang guru tu dia tidak menunjukkan diri dia hebat, rasa megah diri, rasa besar diri di hadapan para murid dia, di hadapan anak-anak murid dia, hadirin dan hadirat. Dan atas faktor itu juga dalam sudut berpakaian pun kita tak dibenar untuk menzahirkan kesombongan dalam berpakaian. Sebab itu mungkin tuan-tuan akan dapati bahawasanya di sisi agama kita ini, untuk orang lelaki yang di hadapan saya ini, kita ini dilarang untuk isbal, dilarang untuk isbal dalam berpakaian. Apa itu isbal? Isbal ni adalah kita melabuhkan pakaian melepasi paras buku lali. Tentang kita dapati dekat kaki kita ada buku lali, kemudian pakaian kita tu labuh ke bawah sampai serit ke atas lantai. Disifatkan ini adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dilarang di sisi agama kita ini. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang yang menjaga dari sudut warak, mereka akan pastikan pakaian mereka mesti atas daripada buku lali. Sebahagian dia tinggi sedikit, kerana di sisi mereka dikhawatiri mereka akan termasuk dalam larangan melabuhkan pakaian. Ini bagi lelaki lah. Jangan nanti orang perempuan kata, ustaz kami kena singkatkan lagi kain kami. Dah, orang perempuan memang kena labuh. Yang ni untuk orang lelaki sahaja. Isbal ini, larangan isbal ini hanyalah ke atas orang lelaki sahaja, hadirin dan hadirat. Ada pun orang perempuan tidak. Jadi sebab itu, sebab dikatakan isbal ini, saya minta maaf, isbal ini adalah mewarisi kebongkakan ataupun menzahirkan sifat sombong. Pakaian dia diseret-seret dan dia lirik-lirik ke bawah sehingga ke tanah. Jadi ini adalah antara zahir sombong. Jadi agama tidak membenarkan. Pakaian yang membawa kepada kesombongan tak dibenarkan. Cara berjalan yang membawa kepada kesombongan tidak dibenarkan. Cara bercakap memalingkan pipi daripada wajah orang yang sedang kita bercakap tidak dibenarkan. Atas faktor itu, hadirin dan hadirat, Nabi memberikan larangan keras kepada orang yang sombong ini. Nabi kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang dalam jantung hatinya ada sebesar zarah daripada perasaan takbur, perasaan besar diri, perasaan bangga diri, sombong, bongkak, hadirin dan hadirat. Kalau kita ada, kita kena segerakan, bersihkan dan buang perasaan tersebut daripada diri kita ini. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Jadi dan sepatutnya apa yang patut seorang guru buat kepada murid-muridnya? Bal yalinu lahum, bahkan dia hendaklah berlemah lembut kepada mereka. Yalin ni lemah lembut. Wa yatawada'u lahum, dan dia rendah diri di hadapan murid dia. Dan kita kena ingat, orang sombong dia tidak akan dihormati, tapi orang rendah diri dia akan ditinggikan, hadirin dan hadirat. Tawaduk ni dia rendah diri.
Tawaduk ni dia orang yang merendah diri. Kita tengok pada pakaian dia, kita nampak dia tawaduk. Pada perjalanan dia, kita nampak dia tawaduk. Pada percakapan dia, kita nampak dia tawaduk. Jadi orang seperti ini akan diangkatkan. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat orang beriman dari kalangan kamu, dan Allah akan mengangkat darjat golongan yang diberikan ilmu dalam kalangan kamu. Jadi antara ciri-ciri mukmin, dia tawaduk. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk kerana Allah, maka Allah angkat dia. Allah akan angkat kedudukannya. Maknanya Allah akan tinggikan darjat dia di sisi manusia. Bahkan yang lebih besar, Allah angkat darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah angkat darjatnya di sisi Allah. Jadi ini yang kita nak, hadirin dan hadirat. Kadang saya tengok ada sebahagian orang, mereka ni apabila mereka menampak dan menzahirkan ciri tawaduk pada diri mereka, mereka sangat dimuliakan dan dicintai oleh orang ramai. Sangat dimuliakan dan dicintai oleh orang ramai. Sebab itu kadang-kadang saya tengok, hadirin dan hadirat, kita kena bergaul dengan orang yang tawaduk ni. Sebab bila kita bergaul dengan mereka, jiwa kita pun akan nak jadi macam mereka. Bahkan akhlak kita, pengamalan kita, cara kita bercakap pun, kita akan nak mencontohi mereka. Sebab itu kata para ulama, illam takunu mislahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Kalau tak dapat jadi macam orang soleh, ikut-ikut sipi-sipi pun jadilah. Mudah-mudahan perbuatan tu akan mencapai dan memperoleh kejayaan untuk kita juga. Jadi kena cuba untuk mencontohi orang-orang soleh. Hadirin dan hadirat, saya dahulu ada pengalaman, hadirin dan hadirat. Dari sisi saya bergaul dengan satu individu yang sangat tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mantan bos saya dahulu. Saya bersama Mufti Wilayah Persekutuan yang ke-7, hadirin dan hadirat. Bagi saya, beliau ini, sepanjang saya berhubungan dan berurusan dengan beliau, ketika saya mula bekerja dengan beliau di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dahulu, bermula daripada tahun 2015. Beliau jadi Mufti Wilayah pada tahun 2014. Saya masuk bekerja pada 2015, hadirin dan hadirat. Sehinggalah saya sudah tidak bekerja dengan beliau pada tahun 2021 yang lepas. Itu setelah 6 tahun saya bersama dengan beliau, hafizahullah wa ra'ah, kita dapati ini adalah manusia yang tawaduk, yang wara', yang kita kata hidupnya dipenuhi dengan akhlak. Akhlaknya jauh lagi besar pada ilmu, hadirin dan hadirat. Akhlaknya jauh lagi besar pada ilmu. Bukan nak kata ilmu dia rendah, tidak, tetapi akhlak dia membesar. Iaitu orang nampak daripada dia tu akhlak. Jadi orang nampak rendah diri. Padahal masa dia mufti, hadirin dan hadirat, dia ni Jusabi, grade dia Jusabi, hadirin dan hadirat. Dan dia Datuk Seri. Dia bukan orang yang title tak ada datuk ke apa ke, tidak. Dia Datuk Seri, hadirin dan hadirat. Dan dia dapat 3 pingat sebenarnya daripada yang di Pertuan Agong, kemudian daripada Pulau Pinang, kemudian sekali lagi yang latest daripada yang di Pertuan Agong juga. Jadi kita kata ini bukan orang yang biasa dari sudut gelaran, dari sudut pangkat. Tapi dia tidak pernah membesar diri, hadirin dan hadirat. Kalau tuan-tuan pergi jumpa dia, tuan-tuan panggil dia ustaz, dia tak akan pernah marah pun. Tuan-tuan panggil ustaz, tuan-tuan panggil gitu, dia tak akan pernah marah. Dia tak akan kata kejap, betulkan Datuk Seri, dia tak akan kata macam tu, hadirin dan hadirat. Jadi tidak ada sebahagian orang dia akan sensitif. Kalau tak panggil dengan gelaran-gelaran pun dia akan sensitif. Tapi dia tidak, hadirin dan hadirat. Ada kadang sebahagian orang dia mungkin akan rasa terkesan. Tidak, ni tidak, manusia yang tidak. Jadi sebab itu kadang kita rasa segan dan kita rasa tunduk apabila berhadapan dengan orang-orang seperti ini, hadirin dan hadirat. Allah Ta'ala alam, di sisi saya secara peribadi, wali min awliya illahi salihin. Beliau adalah wali daripada wali-wali Allah yang salih, hadirin dan hadirat, hafizahullah wa ra'ah. Baik. Jadi kemudian saya nak sambung sedikit apa yang disebutkan di sini. Faqad jaa fi at-tawadhu' li ahadin nasi asya' katsirah ma'rufah. Telah datang riwayat yang menceritakan tentang kepentingan kita ini untuk rendah diri di hadapan orang-orang awam. Orang biasa, orang-orang awam dari kalangan manusia. Fa kaifa bihaula'i alladhina hum bimanzilati auladi.
Macam mana pula dengan individu-individu yang mana mereka ni berada pada pangkat anak dia, anak-anak murid dia, hadirin dan hadirat. Dia ni guru agama, guru Quran. Di hadapan dia ni ada anak-anak muda, anak-anak murid dia yang belajar dengan dia, dan anak murid dia adalah pangkat anak kandung dia. Jadi kalau tawaduk dengan orang-orang biasa pun dituntut dan adalah merupakan satu kelebihan, macam mana pula dengan level-level anak-anak dia? Maka yang ni adalah lebih utama. Bahkan ma'amahum alaihi minal ishtighali bil Quran. Lebih-lebih lagi mereka ni adalah golongan yang menyebutkan diri mereka dengan Quran. Siapa sahaja yang menyebutkan dirinya dengan Quran, dia adalah ahlullah. Dia adalah ahli Allah, iaitu keluarga Allah. Jadi bila dia keluarga Allah, maka kita memberikan kemuliaan kepada mereka, lemah lembut kepada mereka, tawaduk kepada mereka, muliakan mereka. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran merupakan ahli Allah dan golongan-golongan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah muliakan mereka, kita pun lebih utama untuk memuliakan ahli Quran. Hadirin dan hadirat. Ma'amalahum min haqqis suhbati wa taraddudihim ilaih. Maknanya mereka berhak untuk mendapat kasih sayang, dan juga disebabkan mereka saling berulang-alik menuju kepada dia sebagai guru. Maknanya mereka belajar dengan dia secara konsisten, berterusan, maka mereka berhak untuk dimuliakan. Hadirin dan hadirat. Dari sudut akhlak yang lemah lembut dan tawaduk. Faqad jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, baginda bersabda, layyinu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna min. Berlemah lembutlah kamu dengan golongan yang kamu ajarkan mereka. Maknanya berlemah lembutlah kamu kepada anak-anak murid kamu. Layyinu, lemah lembut. Waliman tata'allamuna minhu, dan juga berlemah lembutlah kamu dengan mereka yang kamu belajar daripada dia. Yang pertama tadi dengan mereka yang kamu ajarkan, yang kedua ni dengan mereka yang kamu pelajari daripada dia. Maknanya siapa dia? Guru-guru kamu. Jadi kita dengan guru-guru kita pun kita kena lemah lembut. Dari sudut kalau nak berbicara dengan mereka ini, bicaralah dengan bahasa yang lunak, bahasa yang lemah lembut. Kalau nak bicara dengan mereka, panggillah mereka dengan panggilan yang lunak, panggilan yang lemah lembut. Jadi kalau nak memanggil dan nak berbicara, pastikan bahasa itu adalah bahasa yang sopan. Inilah yang disebut oleh Luqman Al-Hakim ini di dalam wasiatnya itu, apabila beliau mengatakan waqsid fi mashika waghdud min sauti. Dia kata waghdud min sauti, perlahankan suara kamu, maknanya rendahkan suara kamu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Maknanya keldai tu dia seolah dianggap kalau kita ni duk cakap terjerit-jerit, cakap tinggi, bahasa tinggi, yang ini tidak sewajarnya manusia. Jadi kerana ia boleh menyerupai keldai dan menyamai keldai, dan ia adalah seburuk-buruk suara. Jadi manusia tak sepatut bersifat sebegitu. Manusia kena rendahkan suara mereka ini apabila mereka berbicara dan apabila mereka bercakap-cakap dengan orang lain. Lebih-lebih lagi dengan para ulama, dengan orang yang saleh, dengan guru-guru mereka, dengan ibu bapa mereka. Hadirin dan hadirat. Jadi ini bahasa yang sopan. Sebab itu kita ni kalaulah tuan-tuan ada kelapangan masa, tuan-tuan bukalah dalam surah Luqman itu, tuan-tuan tengok ayat yang ke-12 itu. Apabila Allah memulakan penceritaan kisah Luqmanul Hakim, wasiatnya kepada anak lelakinya itu, Allah mengatakan wa wassaynal insana wa idh qala Luqman atau wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqman ni Allah Taala kurniakan dia apa? Hikmah. Sebab itu dia digelar sebagai Al-Hakim. Nama dia Luqman sahaja, nama dia tidak ada Al-Hakim. Al-Hakim tu gelaran dia. Jadi kita panggil dia Luqman Al-Hakim. Maknanya Al-Hakim, Luqman si bijaksana. Itu makna dia. Nama dia Luqman sahaja. Kenapa dia dinama sebagai Al-Hakim? Kerana Allah kurniakan kepada dia hikmah. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Hikmah ni bukannya boleh dibeli. Hikmah ni kurniaan Allah. Allah kata kami berikan, kami kurniakan. Tapi kurniaan Allah ni boleh tak kita dapat? Kita boleh dapat. Jawapan dia dengan cara macam mana? Minta dapat lah. Mudah-mudahan. Hadirin dan hadirat.
Maknanya doa kepada Allah, ya Allah kurniakan aku hikmah, kurniakan aku kebijaksanaan. Dan apa definisi hikmah? Hikmah ni adalah fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Kita buat benda yang betul pada waktu yang betul dengan cara yang betul. Jadi ini definisi yang sangat baik disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Definisi hikmah, hadirin dan hadirat, buat benda yang betul pada tempat yang betul, pada cara yang betul. Jadi kita kena lakukan, kena usahakan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, nak menjadi manusia yang berhikmah. Ada orang dia buat benda yang betul tapi tempat tak kena, hadirin dan hadirat. Contoh kita katakan, dia pergi pukul 2-3 pagi ke rumah orang. Dia pergi 3 pagi ke rumah orang. Dia ketuk pintu rumah orang. Orang tu membuka. Kata, ada apa cik? Kata, Pak Ji, saya nak ceramah sekarang kat cik. 5 minit je saya ambil. Pukul 3 pagi. Kalau tuan-tuan datang ke rumah tuan-tuan penceramah macam itu, tuan-tuan nak tolak ke? Tuan-tuan kata, silalah, saya nak tidur ni, sila saya ambil. Kita mana ada cakap begitu. Kita pun jadi tidak selesa. Kita pun mungkin akan kata, Ustaz, saya minta maaf lah Ustaz, sekarang ni pukul 3 pagi tak sesuai. Nanti esok Ustaz datang balik. Tapi yang kawan ni, so-called Ustaz ni, dia kata apa? Dia kata, hari inilah umat Islam akhir zaman. Orang nak berdakwah pun dia tolak. Dia bukan. Yang ni salah faham dalam isu hikmah. Hadirin dah. Ini salah faham dalam isu hikmah. Kita tak tolak dia dakwah, tapi cara itu tidak tepat. Cara itu tidak berhikmah. Sama juga tuan-tuan pergi waktu pukul 1 tengah hari. Tuan-tuan pergilah ke mana kafe-kafe, pusat-pusat orang tengah makan, kedai-kedai restoran. Tuan-tuan pergi ceramah sebelah dia orang nak makan punya lapar tu, makan kari kepala ikan dengan nasi, dengan kuah campur. Kita pula waktu itulah kita nak berdakwah kepada dia. Jadi adakah mereka akan selesa dengan cara kita? Tidak, itu tidak hikmah. Kalau kita nak bagi, biar atas keinginan orang. Bukan jangan paksa-paksa pun, hadirin dan hadirat. Macam kuliah kita malam ni, kita tak ada pun siapa-siapa paksa. Saya rasa AJK tak wajibkan jemaah hadir. Maknanya tak ada AJK kata, siapa yang keluar ni, dia akan dihukum atau begitu. Tidak, hadirin dan hadirat. Maknanya siapa yang lapang duduk, siapa yang ada urusan, tak apalah, pergilah selesaikan urusan. Jadi ini hikmah kita. Kita tak kacau siapa-siapa, kita tak ganggu masa orang, kita tak apa. Yang lapang silakan, nak dengar, dengar, hadirin dan hadirat. Yang nak tidur pun tidurlah. Saya pun tidaklah pernah dalam sejarah saya mengajar di sini saya marah pula orang tidur. Silakan, hadirin dan hadirat. Cuma kalau boleh jangan, kalau tidur jangan ada bunyi. Macam tu. Kalau ada bunyi tu mungkin saya akan tegur sikitlah, hadirin dan hadirat. Tapi kalau tidur diam sopan sahaja tu tidak ada masalah. Baik. Jadi kita nak sambung sedikit lagi. Jadi ada riwayat tu, berlemah lembutlah kepada murid kita dan berlemah lembutlah dengan guru kita. Iaitu kepada golongan yang kita ajarkan mereka ilmu dan kepada golongan yang kita mempelajari ilmu daripada mereka. Wa an Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu taala. Ayyub As-Sakhtiyani ini ulama besar dari kalangan salaf. Ayyub ni dia adalah wali Allah, hadirin dan hadirat. Orang yang sangat saleh. Dan dia adalah alim min ulama'il Islam. Beliau adalah salah seorang alim dari kalangan ulama-ulama kita. Cuma antara sifat Ayyub ni, dia sebab dia ni terkenal, dia ni ulama yang besar. Nama dia sentiasa disebut-sebut. Kalau orang nak cerita sikit-sikit Syekh Ayyub, Imam Ayyub, orang akan sebut Ayyub Sakhtiyani. Dan ada riwayat daripada Al-Imam Az-Zahabi yang menceritakan dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, Ayyub Sakhtiyani ni dia kata, zukirtu wala uhibbu an uzkar. Aku disebut-sebut tapi aku tak suka nama aku disebut-sebut. Begitu. Maknanya dia menunjukkan betapa tawaduknya dia. Dia tak suka orang puji-puji dia. Dia tak suka orang angkat-angkat dia, orang tinggi-tinggikan dia, orang mulia. Dia suka dia ni low profile. Dia suka kalau seolah kalau dia lalu satu jalan, dah ada orang lain nak lalu, dia akan lalu jalan yang lain. Sebab kalau boleh dia nak asingkan diri daripada orang ramai dari sudut. Dia tak suka dia ditinggi-tinggi dan dimulia-muliakan. Hadirin dan hadirat. Kita tengok ayat dia pun lebih kurang kita boleh tahu dah sifat dia macam mana. Apa kata Ayyub As-Sakhtiyani? Dia kata, yambaghi lil alim ay yada'a at-turaba ala ra'sihi tawadu'an lillah. Dikehendaki bagi seorang alim itu, seorang ulama, untuk dia meletakkan tanah di atas kepala dia sebagai tanda tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, apa kaitan tanah dengan tawaduk? Tanah tu orang letak kat kaki, dia letak kat kepala. Tak tawaduk ke orang macam tu? Hadirin dan hadirat. Ini adalah kiasan. Sebab itu orang yang paling tawaduk adalah orang yang salat. Sebab dia sujud di atas tanah. Kita meletakkan bahagian tubuh kita yang paling tinggi di tempat yang paling rendah sekali atas muka bumi.
Kepala kita letak atas tanah. Yang tu tawaduk, hadirin dan hadirat. Itu rendah diri. Dan ini yang tidak dilakukan oleh iblis. Allah Ta'ala suruh dia sujud kepada Nabi Adam berserta dengan para malaikat. Allah kata usjudu li Adam wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimina badala, kata Allah dalam surah Al-Kahfi. Hadirin dan hadirat, dan apabila kami berkata kepada para malaikat, dan iblis sekali dalam kalangan itu yang diperintahkan, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Dan sujud ni bukan sujud ibadah. Sujud ni adalah sujud ta'zim, sujud memuliakan. Kerana ibadah hanya kepada Allah. Tapi ni sujud ta'zim. Jadi Allah perintahkan mereka ini untuk bersujud. Fasajadu, semua para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, dia dari kalangan jin. Dan sebahagian ulama memang cenderung iblis ni bukan malaikat, dia dari kalangan jin. Walaupun isu ini berlaku khilaf. Memang ada ulama yang mengatakan iblis dari kalangan malaikat, ni tidak dinafikan. Jadi dia ni malaikat yang ada ilmu, ada kuasa, ada kehebatan, ada kemuliaan, yang tu menyebabkan dia rasa sombong. Itu kadang-kadang bila kita banyak memiliki kelebihan pun bahaya, hadirin dan hadirat. Kadang bila kita ni terlalu bijak pun bahaya juga. Sebab nanti mulalah masuk pintu-pintu sombong. Dia ingat dia je yang paling alim. Kalau kita ni terlalu segak handsome pun susah juga. Nanti kita akan ingat semua orang hodoh saja, kita je yang paling cantik sekali. Kalau kita yang paling kaya pun masalah juga, hadirin dan hadirat. Adalah lebih baik kadang kita syukur je lah Allah, apa yang Allah bagi kepada kita ni. Mungkin kita kata, aku ni alhamdulillah walaupun tak adalah sekaya macam orang lain, tapi aku tak sombong. Kita kata begitu. Sebab mungkin Allah nak jaga kita, dan Allah tahu kita ni terselamat daripada sifat-sifat kibir, yang mana kalau ada susah zarah daripada takbur tu masuk dalam hati, neraka lah tempatnya, atau tidak masuk syurga, na'udzubillahi min zalik, hadirin dan hadirat. Jadi di sini hendaklah seorang alim tu meletakkan tanah di atas kepala dia. Ini secara kiasan lah, secara metafor, secara metafora, hadirin dan hadirat. Ini isyarat kalau dia letak tanah tu, orang kata kotor, benda kotor, berada pula pada bahagian paling bawah, letak atas kepala dia. Dia sedar diri dia asal daripada tanah, dia kata begitu. Maksudnya dia daripada tanah asal usul dia akan balik kepada tanah, hadirin dan hadirat. Jadi kenapa dia nak melangitkan diri dia? Kenapa dia nak seolah dia ni tinggi ke apa? Tidak, hadirin dan hadirat. Jadi dia akan rasa rendah diri. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, kita nak beralih kepada fasal yang berikutnya. Wa yanbaghi ay yu'addibal muta'allima 'ala at-tadrij bil adab as-saniyah. Dan hendaklah seorang guru dia mengajarkan kepada anak-anak muridnya adab-adab atau akhlak-akhlak yang terpuji secara tadrij, secara berperingkat. Kita nak ajar kepada anak murid sama macam nak suapkan roti kepada budak kecil, hadirin dan hadirat. Kita tak boleh nak muatkan satu buku roti tu ke dalam mulut anak yang masih kecil. Budak kecil tu dia kecil lagi, mana boleh satu buku roti kita nak masuk terus dalam mulut dia secara sekaligus. Yang ni akan membahayakan. Jadi kalau kita nak ajarkan akhlak dan adab kepada anak murid kita ni, kepada budak-budak muda, kepada anak-anak muda, kita pecah-pecahkan roti tu dahulu, bagi kecil dahulu, masuk satu, dah dia makan, baru masuk lagi, dah selesai, masuk lagi. Maknanya secara berperingkat, secara tadrij. Tadrij ni tadarrush, iaitu berperingkat-peringkat. Dan ajar kepada mereka itu akhlak-akhlak yang terpuji, sifat-sifat mahmudah yang lain, dan biasakan mereka dengan sikap-sikap tersebut, hadirin dan hadirat. Ajar mereka berulang kali untuk mereka ini ikhlas, mereka ini jujur dalam tindak tanduk dan perbuatan, mereka ini memperbaiki niat apabila mempelajari ilmu, dan supaya mereka ini menjaga Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa dan ketika mereka. Maksudnya ketika mereka di depan orang, kena jaga hak Allah. Ketika mereka berada dalam sunyi-sunyi, dalam kegelapan malam, di tempat yang kosong, tidak dilihat oleh manusia, jaga hak Allah. Yang ni pun kena jagakan, kena berikan nasihat kepada anak-anak murid. Dan disuruh juga supaya murid-murid dia ini melapangkan dada mereka supaya dapat menerima hikmah dan menerima ilmu-ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan niscayalah apabila mereka telah mengikhlaskan niat, bersikap jujur,
dan juga menjaga hak Allah semua ni, mereka akan dikurniakan keberkatan daripada Allah, daripada ilmu mereka dan juga keadaan mereka. Wa yuwaffiqa fi af'alihi wa aqwalihi, dan Allah Ta'ala juga akan memberi taufik pada setiap perbuatan dan juga ucapan-ucapan mereka. Dan inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah, takwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Jadi ramai orang tanya, dia kata, Ustaz, macam mana saya nak dapat ilmu? Kita kata takwa kepada Allah, maknanya sentiasa memperbanyak taat dan meninggalkan maksiat. Yang ni dia nak dapat ilmu, tapi dalam masa yang sama dia buat maksiat. Mana itu tidak boleh berlaku, melainkan sebagai istidraj sahaja. Jadi kalau dia nak menuntut ilmu, dia kena tinggalkan maksiat. Ini yang disebut oleh al-Imam Syafi'i, syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada tok guruku namanya Waqi', Al-Waqi' Ibn Al-Jarrah rahimahullah, akan lemahnya hafalan aku. Maka Waqi' pun bagi tahu, wahai Asy-Syafi'i, tinggalkan maksiat. Dan beliau memberitahu kepadaku bahawasanya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Cahaya Allah tidak akan diberi kepada pelaku maksiat. Sebab itu dalam Al-Baqarah Allah sebut, wattaqullah wa yu'allimukumullah, takwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kamu. Hadirin dan hadirat, jadi mudah-mudahan kita semua dalam cara kita nak mendapat ilmu dan menambah ilmu dan amal soleh, kita takwa kepada Allah. Saya minta maaf jika ada salah dan silap memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.